Nampak slide kan kita share. Okay, Assalamualaikum, selamat petang. Okay, hari ni kita masuk topik hydrocarbon hydrocarbon. So these are the objective. Yang saya nak ajar kuliah ni yang warna biru-biru ni Talik ni. Okay, banyak juga ni. Kita ada alkane, the carbon tu alkane, alkene. Right? Alkene dalam hydrocarbon. Benzin pun hydrocarbon juga tapi dia ada separate kan dalam chapter 6. Okay, hydrocarbon From the word hydrocarbon, daripada word hydrocarbon pun you dah faham dah. Hydrocarbon maksudnya hydrogen and hydro R ni missing pula dah. Hydro tu form hydrogen. Carbon lah. So organic compounds containing only hydrogen and carbon. Hydrogen and carbon saja. Alkane, alkenes dan arin termasuk sebenarnya arin tu, tapi sebab dia nak buat separate kan, so dia buat, kita bincang untuk chapter 5 ni hanya alkane dengan alkene saja. Containing carbon and hydrogen. Okay, aliphatic, aromatic. Aliphatic opposite dia aromatic. Okay, kalau aliphatic can be saturated ataupun unsaturated. Okay, saturated tu apa pula? Unsaturated tu apa pula? Aliphatic opposite dia aromatic yang saya cakap tadi. Aliphatic tu adalah hydrocarbons yang does not contain benzene ring atau benzene-like ring. Kalau aromatic hydrocarbon adalah organic compounds yang contain benzene ring atau benzene-like ring. Syllabus kamu benzene lah. Dia tak semestinya benzin tapi untuk syllabus kamu benzin lah. Kalau kata compound tu ada benzin ataupun ring lain yang properties dia macam benzin, itu aromatic. Jadi kalau kata aliphatic tu yang tak ada benzin lah ataupun benzene-like ring. Aliphatic hydrocarbon adalah organic compound yang does not contain benzene atau benzene-like ring dah. Can be saturated ataupun unsaturated. Kalau kata saturated dia single bonds, karbon-karbon tu single bond. Unsaturated dia ada multiple bond. Saya kita tengok contoh lah So jadi kata aliphatic tu dia other than aromatic lah, bukan aromatic. Bukan dia ada benzene ring. Dia boleh open chain ataupun gelang. Term-term you. Ada aliphatic, aromatic, saturated, unsaturated, open chain, cyclic, apa benda tu Kita tengok gambar tu saya boleh nampak betul-betul lah. Open chain tu terbuka, cyclic tu gelang. Okay, saturated, unsaturated, ni definisi dia sini. Saturated hydrocarbon adalah organic compounds ataupun hydrocarbon which does not contain, saturated kan? Does not contain multiple bonds. Carbon-carbon double bond, no double or triple bond ni maksudnya carbon-carbon double bond, carbon-carbon triple bond. Semuanya single bond. With maximum number of bonded hydrogen. Hydrogen kat situ masuk banyak lah. Dia tak boleh lagi nak undergo addition reaction. It's already saturated. Kalau unsaturated, tak tepu, you can add some more. Dia sebab dia contain multiple bond, carbon-carbon double bond, triple bond. Jadi kita boleh ada undergo addition. Kita boleh masukkan lagi, tambah lagi. Okay, tengok gambar tu. Okay, ni. Okay, hydrocarbon daripada bahagi berdua tadi, kelas dia tu aliphatic, aromatic. Yang aromatic tu maksudnya yang ada benzene ring atau benzene-like ring. Ni cyclopentadiene and ion. Jadi ring ciri macam benzin. Syllabus kamu aromatik kita terhad pada benzin sajalah. Tapi kamu kena tahulah ciri aromatik tu apa. Alright. Aliphatic adalah organic compound hydrocarbon yang tak ada benzene ring lah. Dia ada ring lain mungkin tapi dia bukan benzene ring. Dia mungkin open chain. Ni open chain. Open.
Yang ni cyclic. Saturated, alkane. Unsaturated, alkene dengan alkyne. Boleh. Yang saturated, alkane, cycloalkane ke, open chain alkane ke, alkane apa-apa ni, ini ethane. Kalau kata unsaturated, boleh ya, classify dia. So ini saturated. Ini saturated. Tak ada multiple bond. Ini semua ni unsaturated. Benzene, aromatic compound pun unsaturated lah. Nampak dia ada multiple bond. Pada multiple bond, unsaturated. Saturated, tak ada multiple bond. Open chain, ni open chain. Dia rantai terbuka. Cyclic, gelang. Aromatic memang gelang lah. Dia mesti gelang. Cyclic. Macam tu boleh faham Aliphatic. Aliphatic yang tak ada benzene ring. Atau ring yang sama macam benzene. Aromatic mesti ada benzene ring atau ring yang macam benzene. Aliphatic boleh jadi saturated ataupun unsaturated. Unsaturated tu maksudnya dia ada multiple bond. Unsaturated dia ada multiple bond. Open chain dengan cyclic. Macam tu boleh faham Kini ada perbezaan antara saturated dan unsaturated. Kamu boleh tengoklah. Okey, kita masuk pada alkane. Tak print ni. Saya pun tak hantar kat you all dah. You ada nak refer ke tak perlu? Tak perlu lagi Nanti saya hantar kemudian kalau nak you want my note ni. Okey, jadi alkane adalah saturated ada carbon. Kalau dia open chain, CnH2n plus 2 lah. N 1, 2 macamlah. Dengan carbon dia 1, N dia 1. Right, jadi carbon is sp3 hybridized dia dalam tetrahedral. Carbon dalam alkane ni bonded to 4 other atoms. Carbon tu sp3 hybridized. Dia membentuk satu tetrahedron 109.5. Okay, number of carbon yang kamu perlu ingat nama-nama dia. Kita ada satu carbon, methane, ethane, propane. Ingat, 2 carbon, ethane, propane, butane, pentane, hexane, 6 carbon, hectane, 7, octane, 8, nonane, 9, decane, 10. Jadi ini kalau dia lurus, ini dia kat cara you lukis dia punya structure. Carbon, alkane dia all single bond lah C bonded. Misalnya saya buat ni propane. Propane. Kalau saya buat expanded, this is expanded structure. Okay. CH3 saya kondenskan. CH3, CH2, CH3. Propane. So you nampak semuanya single bond CC single bond, CH single bond. Okay, kena ingat up to 10 carbon lah nama-nama ni. Dia punya syllabus. 10 carbon is decane. Okay, kemudian let's look at dia punya naming. Macam mana nak namekan dia. Okay, kita name dia punya substituent dulu. Substituent tu adalah things yang attach, something yang attach pada parent. Dia ada benda yang attach pada parent tu, dia mesti rantai karbon yang berterusan dan panjang. Karbon panjang tu dia jadi parent. Induk dia. Things yang attach pada parent we call it substituent. Terus sekarang kita nak belajar dulu cara nak namakan substituent. Substituent ni macam mana kita nak namakan dia. Substituent atau alkyl group attached to main chain atau parent chain. Dia substitute hydrogen atom on the main chain.
Kalau dia lurus 1, 2, 3, 4 karbon, asalnya butane. Tapi one of hydrogen tu kita replace dengan methyl ni, CH3. Kan asal dia 4 karbon, CH3, CH2, CH2, CH3. Now kita take out one hydrogen. Take one hydrogen ni kita keluarkan, kita substitute dengan metal. So itu yang dia panggil substituent. Kita dah replace it with metal, one of the hydrogen. Dia panggil substituent lah. Okay. So alkyl group atau substituent group ni derived by removing a hydrogen from an alkane. So naming alkyl by dropping in and add il will YL ni. Misalnya kalau dia satu karbon, right? Asal dia satu karbon, kan satu karbon tadi CH4, letak sini lah, CH4, we call it methane. Kalau alkene tu, one carbon methane. Now dia sebagai substituent. Okay, CH3, we call it methyl. Daripada methane into buang il, YL. So methyl, ethyl, propal, ya, macam tu. Okay, tadi propal tadi. Okay, now kalau 3 karbon, substituent ni dia attach pada parent ni, parent. Dan kita nak namakan ni substituent. Kalau dia 3 karbon, lurus tadi, CH3, CH2, CH2. Ini nama dia propal. Okay, now 3 karbon. 3 karbon. Now karbon dia, kedudukan dia macam tu. Bukan dia lurus tadi, macam tu. So ini kita panggil isopropal. 3 karbon ada 2, sama ada propal. Propal kalau lurus, kalau dia dalam keadaan bercabang macam ni, kita panggil isopropal. Faham ke? Okay ke? Ini parent ini parent straight. Saya buat parent dia memanjang kot ni. Ruang dia tak muat ni, dia buat memanjang macam ni lah. Ini parent, rantai karbon yang berterusan dan panjang. Lepas tu ada substituent kat sini. Dia ni tak boleh jadi parent lah. Dia sebagai substituent. Dia tengok karbon tu 1, 2, 3, 4, 5 tak ada. Ini lagi panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ini akan jadi parent. So ini jadi substituent. Sebab dia attach pada parent. Kalau 3 karbon keadaan macam ni, kita panggil isopropal. Kalau 4 karbon lurus, kita panggil butal. Okay, 4 karbon ada 3 cara. 4 cara 4 karbon. Kalau dia lurus, butal. Kalau kata dia cabang metil di hujung, ya. Ini provided kata dia ni jadi substituent lah. 4 karbon. Kita tengok nanti dia boleh jadi substituent dah. Kadang-kadang lagi dia part of parent dah. Saya cuba buat nak jadikan dia substituent. Okay, 3 karbon yang macam ni. Lepas tu ada metal macam tu. Dia macam cabang 2 metal di hujung. Okay. Itu maksudnya isobutal. Cuba tengok beza Kalau tadi 4 karbon lurus butal. Okay, saya buat karbon saja dah. Karbon lurus butal. Kalau 3 karbon macam ni, lepas tu 1 karbon macam tu, isobutal. Kalau kata 3 karbon macam tu, 1 lagi karbon kat sini. Ini adalah sek butal. Kalau kata
Karbon-karbon tu macam tu. Tu ada third butal. Boleh? So ada 4 cara untuk 4 karbon. Different. They are different. Ni 4 karbon lurus. Ini nampak ni lain kan. Ni metal ni duduk dekat almost hujung. Ni dia duduk depan sikit. Ini tiga-tiga tu metal pada karbon yang attach pada parent. Okay, boleh ada beza Make sure you know how to name this substituent. Sek butal, okay, mungkin kalau saya suka kata isobutal tu maksudnya dia kita akan nampak macam metal macam tu di hujung. Ni karbon dia nampak macam ada metal. Macangan Y macam tu elastik macam tu ke. Ekor ikan ada semua kata ekor ikan. Ya, macam tu kalau itu iso. Kalau sek maksudnya karbon ni, this carbon is a secondary. Sebab dia tanpa merujuk pada parent. This carbon attached to it two other carbon. This carbon attached to it two other carbon. So ada lagi satu carbon, maksudnya on this lah. Either you put carbon ni pada carbon ni atau carbon ni, samalah. Still maksudnya this carbon ada satu metal, ada etal. Yeah, so dia is sek. Okay, kalau third, carbon ni tertiary. Carbon ni tertiary. Sebab attach pada dia tu 3 carbon. 3 carbon tanpa merujuk pada parent. Ya, boleh. Get the difference Okay, that's how we name alkyl. Okay, kemudian kita look at dia punya naming parent plus dia punya substituent lah. Okay, jadi this rule is a basic for naming all other homologous series nanti organic compound yang lain. So make sure you faham the basic one dulu ni. Nanti semuanya akan follow lebih kurang macam ni lah. Ini basic dia. So make sure you faham. Okay, so rules dia number 1. You find the parent. Cari parent dia. The parent is the longest and continuous carbon chain. Jangan ingat lurus tu bila dia tulis straight macam tu. Kamu kena cari mana yang dikatakan longest and continuous carbon chain. Carbon tu dia sambung. Tak kisahlah dia pergi ke mana, naik turun. Tapi dia still bersambung. Itu parent. Bersambung dan panjang. Okay, kemudian kita kena numberkan dia daripada hujung yang dekat dengan substituent. Okay. Lepas tu dekat perkataan tu nombor dengan substituent tu kita guna buat hyphen lah. Okay, kita tengok yang ni. Okay, macam mana boleh jadi 3 methyl heptane. So kita cari longest and continuous carbon chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kalau you buat kot ni 6. Okay, ada cara lain. Tak, mungkin ni tak boleh, dia slow. Kamu dengar saya tak? Dengar. Terus kamu ada? Ada. Okay. Line ni dia macam pelik. Okay, kalau saya buat kod ini. Okay je. Okay, kalau saya take this way. Sekejap. Kat table the kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang merah ni 7. So you kena cari longest and continuous carbon chain. 7 lah, better. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja kan. So that means jangan ingat you kata lurus tu
yang ditulis lurus tu, you kata itu dia punya parent. You kena cari bagi dapat longest lagi carbon banyak. Continuous, dia sambung. Dia tak break nak pergi sambung, nak pergi tambah lagi 12 minit tak. Macam tu nah. Okay, so ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi heptane. Jadi kita ada substituent. Tak kenapa dia ni. Substituent ni adalah metal. Okay, kedudukan substituent kita kena numberkan daripada hujung kan. Kita nak number hujung ni ke atau hujung sini, carbon hujung. Kita kena nomborkan daripada yang dekat dengan substituent. So, sini nombor 1 lah. 1, 2, 3. Jam satu. 4, 5, 6, 7 So nombor 3 lah. Metal tu pada urutan 3. So kita tulis 3 metal heptane. One word lah metal heptane tu. Number and word ada hyphen. Number and number, comma, number and word, hyphen. Belakang ni one word sekalikan. Jangan ada space. Okay, kemudian boleh lagi tak? Okay, when kalau ada substituent ada banyak pula, okay, you kena specify. Setiap substituent mesti kena ada nombor dia. Dan kalau dia benda yang sama, mungkin kita boleh shorten, tak payahlah tulis benda tu 2-3 kali kan. Kita boleh buat dry, try. Kalau dia ada 2 kali, dry. Macam tu. Lepas tu kita kena susun dia tu secara alphabetical order. Alphabetical order. Maksudnya E, M, E dulu. Substituent tu. Okay, right. Kita tengok contoh ini. Kita cari dulu rule number 1 tadi Find the longest and continuous carbon chain. Kalau saya tengok yang straight ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi tak yang lain better? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi sama saja. 6 ke straight ke 6 ke bawah tu sama je. 6 juga. Tidak sama kan. Sebab dia kedudukan dia. Yang ini akan jadi etal pada kedudukan 1, 2, 3. Kalau main kot ni pun 3. Sini 2. 3, 2. Samalah. Pada carbon yang sama ni ada etal. Ni pun ada etal. So tak apa, you nak buat kot mana pun tak apa. Nak straight ke. Dari contoh saya buat ni nak beri cantik buat straight. Jadi senang, tak nampak confuse sangat. Sama saja yang tadi tu So saya buat ni parent dia yang ni. So substituent dia ada 2. Ni dengan ini. Okay. Jadi kita kena nomborkan sama ada di sini, kiri atau kanan. Okay, kita kena nomborkan di hujung yang dekat dengan substituent. Jangan sebab you ingat alphabetical order etal nak tulis dulu, you pergi nombor di hujung yang dekat dengan etal. Tak. Tak kisahlah substituent apa, as long as dia punya nombor tu jadi rendah. Kita kena tengok nombor jadi rendah dulu. Bila kita nomborkan dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nombor tu akan jadi 2, 4. Kan? 2 ada metil. 4 ada etil. Okay, kalau saya buat nombor di other side, kalau saya buat nombor dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, nombor dia tu 3 ada etil. Tapi nombor dia tu 3 ada nombor.
4. 5. Dia bukan jumlah dia. Jangan tengok jumlah. Tengok nombor yang pertama, siapa rendah. Dia 3 dengan 2, kita kena pilih 2. So, yang ni betul. Nama tak ada alternatif. Nama dia. So, kemudian kita nak susun, kita akan susun alphabetical order. Jadi walaupun nombor dia besar, kita boleh letak. So 4 April, so April. Number dengan word ada hyphen. Nah, ada hyphen, mesti penting hyphen. One word. Okay. When there are 2 substitute on the same parent, then number to be written again. Nombor dia, setiap substitute tu kena ada nombor walaupun dia duduk pada cover yang sama. Kalau identical, kita guna try, tetra, percentage. Die untuk 2, try untuk 3. Kalau substitute tu sama, ada banyak kan. Tetra untuk 4, macam tu Jadi nombor dengan nombor dia ada koma. Kita tengok contoh ada tak sini. Contoh di sini. Right, itu parent 1, 2, 3, 4. Nombor dia sama lah. Kiri kanan pun dia boleh bubuh. Saya nak buat ini 1, 2, 3, 4. Okay, mita pada kedudukan 2 dengan 3. So 2, 3 sebab mita tu tak mahu tulis lah 2 mita, 3 mita. Kita boleh combinekan. Ya, kena combinekan lah. Okay, tak mahu tulis 2, 3 kali mita tu. Boleh buat diameter. So word dengan apa ni, number dengan number ada koma 2, 3 diameter between. Okay, and then when there are 2 substitute on the same carbon or parent chain, the number is written again. Okay. Okay, kita tengok parent dia. Okay ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Itulah 6. Okay, kita ada ethyl. Dan kita ada methyl. Right? Number 1, 2, 3, 4. So ethyl kita nak tulis dulu kan. So 3 ethyl, 3 methyl. Right? Setiap satu ni kita tulis. Benda dia akan. Okay. Yang ini pula dia guna bagi case by case. If 2 different chain of equal length are present, choose the one with less more alkyl group attached to the main chain. Okay, mari kita tengok kabel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau saya buat kuning tadi, kuning dia ada something wrong with what dia drama. Kalau saya buat yang kuning tadi, substituent dia ada 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau saya buat yang hijau ni, dengan kabel sama. Jadi kita mula kena cari kabel dulu. Panjang. Sekarang masa akhir. Okay, kalau saya buat yang berdasarkan parent hijau ni, substituent dia 1, 2 substituent. Okay. Ni substituent, ni substituent. Okay, ya. Kita kena cari yang lagi banyak substituent lah. Dia panjang dan banyak substituent. Okay, jadi parent dia yang warna kuning ni. So substituent dia ada 4. Okay. Jadi kita nak nomborkan dia tu tadi. Ada kat ini sebut, ada yang tadi lah. Kita tak boleh nak tulis dah. 1, sebab kalau terhujung dari sini, dia jauh, kita tak boleh letak. 2, 3,
4, 5, 6, 3. So, ini propal NNOPM dululah. 2, 3, 5 kan ni kan. 2, 3, 5. Ada 3 trimetal. 4 ni ada propal. 4 propal. Okay. Boleh Oh ini okey sikit, dia tak ada structure tadi. Structure tu kena edit balik. Kat sini, kat sini tak boleh. Nampak ni, sini okey. Ni dia tak boleh. Okay, if the number of the first substituent is the same from both ends of the chain, choose the lower number for the second substituent. Okay, kita tengok. Kalaulah, okay, mula cari parent dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu parent dia. Okay, sekarang kalau saya nomborkan kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kiri kalau yang kiri dia akan jadi nombor tu 2, 4, 5. Kalau saya nombor belah sini 2, 2, 3. 3. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 5. Okey. Kita tengok 2, 2 sama. Yang ni 4. Ini 3. So maksudnya penumbran dari sinilah. Kita kena tengok pilih yang kita nak nambakan tu, nombor tu rendah-rendah. Jangan tengok jumlah dia. Tengok turutan dia tu. Tengok the first one nombor sama. Tengok the next number. Okay, so dia akan jadi 2, 3, 5, trimetal hexane. Itu Okay, halogen. Kalau ada halogen sebagai substituent. Kalau Br kita panggil bromo, PF, fluoro, kloro, iodo. Jadi sama juga. Dia sebagai substituent. 1, 2, 3. So parent dia 3 karbon, propane. Ni penamaan haloalkane lah ni penamaan haloalkane. Dia ada halogen. Dia sebagai substituent. Dia halogen, dia bukan functional group yang penting. Dia setara dengan alkyl. Okay, jadi dia ni adalah alkane tapi ada substituent halogen. Jadi homologous series kita panggil haloalkane lah. So dia Br pada kedudukan 2, 2 bromo, 3 karbon, propane. Okay, kalau gelang, alkane gelang, 3 karbon, kita panggil gelang 3, 3 membered ring, kita panggil cyclopropane. Asalkan 3 karbon, propane kan, kita tambah cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane, cyclohexane. Okay. Okay, sekarang kalau kata ada substituent pula pada gelang tu. Okay, kita kena decide yang mana nak jadi parent. Parent mestilah yang rantai karbon atau bilangan karbon yang panjang. So dalam kes ni parentnya adalah yang gelang. So yang attach pada gelang ni dia sebagai substituent. Kita ada metal dengan etal. Jadi sekarang kita kena numberkan gelang tu. Okey, penomboran dia 1, 2, 1 nombor kena nombor rendah-rendah lah. Syarat semua memang nombor rendah-rendah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam tu kan. Okay, dia mesti 1, 3. Cuma 1 nak letak pada kalau ada 2 di sini 1 nak letak pada etal ke 1 nak letak pada metal. Sebab kata nanti kita nak tulis etal dulu. Lebih baiklah kita letak pada etal. 1, 2, 3. Ya. So 1 etal, 3 metal. Cyclohexane. Macam tu. Kalau kata you have
Ada ring, ada cyclic, lepas tu ada open chain, tapi open chain tu lebih panjang. Cyclic tu lebih pendek, dia punya bilangan karbon lebih sedikit. Jadi open chain tu jadi parent. Ni 4 karbon. So parent dia tu butane. Gelang ni sebagai substituent. Kalau tak dia cyclopropane kan. Sebab dia substituent dia jadi cyclopropyl. Okay, butane. Nah, ini kira dia duduk pada kedudukan nombor 1 lah. 1 cyclo, tak boleh nak tulis ni. Dia kena 1 cyclopropyl. Okay. Kita kena numberkan betul-betulkan ni ya. Dan numberkan keputusan substituent tu. Dia boleh jadi pakai ini keputusan berdua. Betulkan. Okey, sedikit tentang konsep alkane. Alkane ni dia daripada natural gas, satu karbon dalam natural gas tu ada methane, ada ethane, ada propane, semua ni gas-gas. Crude oil, petrol kan, adalah alkane dengan and other hydrocarbons. Liquid lah, liquid. C5 ada liquid adalah C5 sampai C17. C18 adalah solid, waxy solid. Ya. So, kita dapat tu daripada natural gas, yang shorter chain, carbon 1, carbon 2, carbon 3. Okay. Carbon 4 juga, adalah gas. Carbon 5 up to 17 liquid, kita dapat dalam crude oil. C18 above dalam bentuk solid. Okay, right. Okay, yang kita tengok dalam figures. Sekejap ya. Kita simpan dulu. Kita dah memberikan. Jadi dia punya boiling point ni should be discussed in tutorial lah. Saya tak masuk lah. Yang hitam ni masih discuss dalam tutorial. Dari segi boiling point, solubility. Sekarang saya masuk kepada combustion dan calibration of alkane. Kita tak sempat. Okay. Hydrocarbon ni sebenarnya ada dua mana mesti ada. Ini nanti saya kena alkane. Kita kena habiskan alkane ni ya. So sebelum masuk saya nak masuk kepada skip lah tentang physical properties ni. Boiling point kalau boleh tengok dekat tutorial ya. Dengan sebetulnya masuk kepada combustion. Combustion ni alkane. Okay. Combustion maksudnya kita bakar. We put fire onto it. Kita ambil alkane tu, burn it, put fire ni, tengok fire. Kan kita heat, kita put fire onto it. So dia akan burn, dia bakar. Dia bukan heating, dia burn. Nyalakan dia terbakar. So kalau complete combustion, dia should give CO2, carbon dioxide and water. CO2. So ini saya tunjuk dulu ethane, C2, CH2, CH3. Kalau
Kalau kata kamu nak tunjuk combustion of substance, kamu jangan buat molecular formula lah. Dia kena tunjuk structural formula. Misalnya dia kata write the combustion of hexane. Jadi kamu kena bagi formula dia full structural formula. Jangan bagi molecular formula sebab it could be anything. Ini ethane. Saya betulkan sini. So kalau combustion complete with excess of oxygen, dia akan jadi CO2 and water. Reaction dia tu heat is released exothermic. CO2 yang penting ni kamu nampak jadi CO2 gas and water liquid for complete combustion. Jadi kamu balancekan lah equation tu supaya dapat CO2 and water, berapa oxygen yang required. Right? Kalau kata incomplete, you can write a formation of carbon monoxide. Itu untuk incomplete with limited amount of oxygen. Dia akan produce carbon monoxide. Okay, itu combustion. Okay, halogenation. Okay, saya akan pegang balik yang slide ni. Okay. You should know that alkanes are unreactive. Alkanes, they are unreactive. Sebab alkane does not contain functional group. Dia semuanya carbon-carbon, carbon hydrogen. Dia tak ada functional group. Mana dia? No functional group. Dia tak ada functional group. No functional group. So dia tak ada reaction. Macam alkene boleh undergo addition. Kalau dia ada carbon-carbon double bond, dia boleh undergo addition macam alkene. Alkene tak, dia saturated. Dia saturated, so kita kata dia tak undergo addition lah macam alkene. Saturated, dia tepu dah. Tak boleh nak masuk lagi dah. No functional group, no multiple bond, cannot undergo addition. Dia juga adalah non-polar. Sebab dia carbon-carbon hydrogen. Carbon-carbon bond, carbon hydrogen bond. Dia electronegativity between carbon and hydrogen tu almost similar. So dia tak ada polar bond. So carbon-carbon bond, carbon hydrogen bond, dia ada no unpaired electron. So dia inert. Dia inert, tak boleh ada tindak balas. Kecuali one saja. When is in right condition saja, dia boleh undergo kita tengok dalam type of reaction. Saya tak masuk tapi mungkin dah baca dalam type of reaction for alkane adalah free radical substitution. Right condition. Alkane undergo free radical substitution. Free radical substitution dengan halogen. Iaitu halogenation. Bila ada right condition ni maksudnya ada halogen presence of sunlight. Dia akan jadi free radical. Jadi free radical yang akan attack alkane tu. Jadi undergo free radical substitution. Jadi satu reaction of alkane adalah free radical substitution. Jadi kita nak tengok free radical substitution lah. Alkane react with halogen. Halogen hanyalah chlorine dengan bromine. In inert solvent, dichloromethane. And in the presence of sunlight atau UV atau heat, dia letak condition dia. Jadi alkane, ni alkane. Saya buat secara general ni, dia ada H, alkane. So hydrogen ni akan being replaced by halogen. Jadi substitution. Sebab dia melibatkan free radical. Ini halogen ni bila ada cahaya ni UV, dia akan jadi free radical. Jadi kita reaction kita berdasarkan reagent yang tidak berdasarkan bahan organik. Reagent kita ni dia akan jadi free radical. Bromine dengan UV ni jadi free radical. Dia akan jadi free radical Br minus.
PR dot free radical. Di Br dot. Jadi hidrogen tu diganti oleh Br dot tu. Jadi free radical substitution. Ya, type of reaction. Kamu okey ke? Free radical substitution. Okey. Dah belajar kan free radical substitution? Pada dalam type of reaction. Substitution ada 3. Free radical substitution, electrophilic aromatic substitution, kita ada nucleophilic substitution. So this ni kita nak belajar ni free radical substitution, reaction of alkane. Hydrogen ganti dengan halogen. Halogenation. Jadi haloalkane. Free radical substitution. Okey, jadi Racibus tadi dia ada suruh tengok tentang alkane yang ada equivalent hydrogen ataupun non-equivalent hydrogen. Equivalent hydrogen maksudnya alkane ni dia punya hydrogen dia semuanya sama. You ganti kat mana pun produk dia jadi satu sahaja. Single produk. Non-equivalent kita ada hydrogen yang lain-lain kat alkane tu. Jadi kalau kita tukar kat sini jadi benda lain. Tukar kat sini jadi benda lain. Mixture of haloalkane. Okay, reaction condition sunlight. Sunlight ni dia ada UV ultraviolet light, dia sebagai source of energy for homolytic cleavage. Kalau tak ada, kalau kita buat in the dark, takkan ada tindak balas. Sebab dia sebagai source of energy supaya nanti ikatan tu, halogen tu, dia boleh bond, dia break secara homolytic. Menghasilkan free radical. Jadi observation yang kita dapat, bila alkane kita dedahkan dalam halogen, dengan halogen, ada UV kita letakkan under sunlight. Bromine tu warna dia reddish brown. Jadi kita kata reddish brown color of bromine akan decolorize lah sebab bromine tu dah hilang lah. Dah jadi HBr. HBr tu white film. Tapi kalau you buat in the dark, tak ada sunlight, jadi tak ada tindak balas lah. Jadi reddish brown color of bromine tu akan remain lah. Jadi kalau positif, tak ada lagi dah warna tu. Jadi colorless. Kalau kata negatif, warna bromine tu ada lagi. Bromine tak tindak balas. Dua kerja kita. Ya? Itu macam tu. Dah. Dia nak tengok warna terbentuk kan. Tapi warna hilang macam ni positif. Okey, ini adalah monosaturated product. Apa ni? Sekejap. Ini adalah alkane yang akan menghasilkan satu produk sahaja. Sebab alkane ni adalah mengandungi equivalent hydrogen. Hydrogen dia sama. Ditukar kat mana pun benda yang sama you end up with. Contohnya ethane. Ethane. Cyclo apa-apalah. Cyclopentane. Contoh saya letak ni. Ini adalah 2,2-dimethyl propene. Jadi maksudnya di sini hidrogen ni kita tukar ganti dapat sama saja. 1 bromo ethane. 1 bromo ethane. You ambil hidrogen dekat karbon yang mula ni ke karbon yang belakang ke sama juga. Dia jadi 1 bromo ethane lah. Macam ni pun kan. Ni ada 2 hidrogen ni. 2 hidrogen. Hidrogen ni mana. Kita nak tengok dia punya monosaturated product. Kita nak, maksudnya tukar satu hidrogen ganti dengan halogen. Kita panggil monosaturated product. Tukar ganti dia satu hidrogen ganti dengan, kalau setiap molekul tu banyak. Semua molekul tu kita tukarkan satu hidrogen dengan satu halogen. Dia akan dapat benda yang sama. Dia tukarkan hidrogen ni ke, tukar hidrogen kat sini ke, sama je. Dia akan jadi 1 chloro
1 chloro. Oh, yang ini dia tak bagi number Sekejap. Wah, tak apa. Okay. 1 chloro, cyclo, pentane. Kat mana-mana pun hidrogen. Macam tu. Jadi maksudnya ini adalah alkene yang akan memberikan single produk saja. Sebab hidrogen dia tu semua equivalent hidrogen. Tukar yang ni ke, tukar yang ni ke, tukar yang ni ke, hidrogen tu semua benda yang sama. Ya. Dia akan jadi 1 bromo, 2 dimethyl propene. Contoh yang bawah ni. Ini akan jadi 1 bromo. Kita akan kalau tukar yang atas ni pun dia akan jadi 1 bromo juga. 1 bromo. 2 dimethyl propane. Okay, ya. Kalau kata non-equivalent, kita tengok non-equivalent pula. Kan karbon ni dia ada ni 1, 2, 3, 4. Ada 4 karbon ini butane. 4 karbon. Okay, kalau tukar karbon yang pertama, dia akan dapat 1 bromo butane. Kalau tukar karbon kedua, dia jadi 2 bromo butane. Kalau tukar karbon yang ketiga, dia jadi still jadi 2 bromo butane. Kalau tukar hidrogen yang ujung ni, still dapat 1 bromo butane. Jadi maksudnya kita dapat dua produk lah. Jadi dia tak dapat satu single macam equivalent hydrogen tadi, yang ada equivalent hydrogen tadi ya. Dapat single produk saja. Ini kita dapat mixture of product ya. So predict monosubstitute product. Saya ada soalan tanya, okay, what are the monosubstitute product? Mixture dia tu apa? Okay. So yang ini dia boleh ada berapa? Kamu kena tengok hidrogen tu hidrogen apa? Berapa? Hidrogen yang lain-lain. Kalau tukar yang tu dapat produk apa? Tukar ini sama ke tak? Tengok macam tu. Kalau ni tukar hidrogen yang pertama. Dapat ini. Tukar hidrogen yang kat sini. Dapat ini. Tukar hidrogen yang kat sini. Jadi ada 2 hidrogen. Dapat ini. Kalau you tukar belah sini, dapat yang sana juga. Kalau you tukar hidrogen kat sini kan, sama dengan yang ni. Kalau tukar yang ini, hidrogen ni tukar, rumput Cl, okay. Kalau tukar yang ni, benda ni sama juga. So 4 possible. How about this one? Okay, saya fill space ni. Apa jawapan dia? Hidrogen mana yang kita tukar dapat apa? Ini adalah itu kan. So BR kita buat kat sini dapat satu produk. Lagi kalau saya buat atas ni sama je kan. Dia kecil sikit. Kamu boleh follow saya tak? Okay, BR sini. Yang lain tu untuk lukis structure ni kamu kena fill up lah with hydrogen ya. Saya letak carbon dengan BR saja. So kalau saya letak kat atas ni sama dengan yang bawah So saya letak kat sini pula. Ini lain. Kan? Ini lain. Okay, kalau saya letak yang ini, saya letak muat lah kat sini. Kalau sini, dia aduk sini, sama tak? Lain kan? Lagi yang ni. Satu, dua, tiga. Lain kan? Betul tak? Kalau yang ni, 1 bromo, 2 methyl butane. Kalau yang ni, 2 bromo, 2 methyl butane. Kalau yang ini, okay, penembaran kita kena start ujung ni lah.
2 bromo 3 methyl butane. Yang ini 1 bromo 3 methyl butane. Jadi 2 bromo 3 methyl. Boleh ke? Soal? Kau faham tak saya buat apa ni? Saya melukiskan struktur possible product yang monosubstitute product. Misalkan satu hidrogen. Kita tak buat mekanisme begini. Kita nak predict product. Misalkan hidrogen. Ini struktur alkin yang mengandungi non-equivalent hydrogen atom. Dia hidrogen lain-lain sebab kita bila kita tukar ganti tu kita dapat produk lain-lain. Apa possible produk dia? Tukarkan satu hidrogen ganti dengan halogen. Kita buat substitution. Apa possible produk dia? Produk dia mesti lain-lainnya, kita nak cari apa possible. Dengan HBr. Yang not organic ni adalah plus HBr lah. Yang organik dia benda-benda tu ya. Boleh Okay, right. Mechanism. Sedap ya. Mechanism tak sempat. Kamu ada kelas. Kan ada sama view kan. Sempat. Saya tak sempat dah. Mechanism. Tak apa. Nak kita torek. So habislah. Illustrate the free radical substitution. Okay, ni dah. Okay, besok. Dah? Sekejap saya post. Saya tunggu.